Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat silati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita ini sambung kembali pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah, hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi pada bab yang agak panjang, yang ini bab berkenaan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bab yang ke-8. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-58 insyaAllah, berkenaan dengan doa Nabi ketika memakai pakaian baharu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baharu. Ni Nabi SAW, apabila Nabi SAW memakai pakaian yang baharu, baginda akan menyebut nama pakaian baharu itu, sama ada nama pakaian baru tu sama ada serban, baju atau selendang. Kemudian baginda membaca doa. Ini ketika mana Nabi SAW nak pakai pakaian yang baharu, Nabi akan baca doa ni. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini doa yang Nabi baca ketika mana Nabi memakai pakaian yang baru. Maksud doa ni adalah, ya Allah, untukmu segala pujian, engkaulah yang memakaikanku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan ia dibuat. Aku berlindung daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan tujuan ia dibuat. Jadinya ketika mana Nabi SAW ada ataupun mendapat pakaian yang baru, Nabi akan baca doa ni lah. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nabi akan baca doa ni untuk ketika mana Nabi pakai pakaian yang baru lah, sama ada didapat ada orang bagi ataupun sebagainya, Nabi akan membaca doa ni. Ni hadis ni adalah Nabi SAW ni nak ajarkan kepada kita lah doa apabila kita memakai pakaian-pakaian yang baru kita beli dan sebagainya, baju-baju yang baru kita beli, kita baca doa ni. Tapi adalah nanti beberapa syarat yang ditunjukkan, ada beberapa perkara penting yang ditunjukkan, baju yang bagaimana yang kita boleh untuk membacakan doa untuk pakaian yang barulah. Jadinya pengajaran hadis ini adalah, yang pertamanya adalah hadis ini menunjukkan bahawa kita disunatkan bertahmid ataupun memuji Allah tatkala dikurniakan nikmat baharu, sekurang-kurangnya dengan membaca doa atau zikir yang maksur seperti di atas. Kalau kita dapat nikmat yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat pakaian baru dan sebagainya, kena bertahmid, puji Allah Subhanahu Wa Taala, kena puji Allah, kena puji Allah. Kita dapat ketika mana kita dikurniakan nikmat yang baharulah, pakaian baru ke, jawatan kerja baru ke,
ataupun kita dapat beli kereta baru, rumah baru dan sebagainya, kena puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana semuanya rezeki, nikmat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, pengertian doa di atas menunjukkan bahawa pakaian yang baik adalah yang memenuhi tujuan sebenarnya. Kan ada doa dalam doa ni dia cakap, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan ia dibuat. Dan tujuan pakaian, tujuan sebenar pakaian adalah yang betul-betul memenuhi syarat pakaian itu dibuat adalah pakaian yang boleh untuk menutup aurat dan melindungi badan kita daripada sama ada daripada kepanasan ataupun kesejukan. Ini jadinya tujuan utama pakaian, satu pakaian itu dibuat adalah untuk paling utamanya menutup aurat dan menjaga badan daripada terik panas ataupun daripada kesejukan. Itu tujuan pakaian dibuat. Bukannya pakaian ini untuk menunjukkan semata-mata fashion ataupun kita nak berbangga-bangga dengan pakaian yang kita ada lah. Jadinya tujuan pakaian adalah untuk menutup aurat dan menjaga diri kita daripada panas atau sejuk. Bukannya kita ini pakaian ini bukanlah untuk dimegah-megahkan ataupun ditunjukkan fashion-fashion yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Itu bukan tujuan pakaian sebenarnya. Itu walaupun pada zaman sekarang ni banyaklah pakaian yang begitu, tetapi yang paling utamanya adalah pilihlah pakaian yang menutup aurat dan boleh menjaga diri kita daripada sama ada panas ataupun sejuk. Itu yang paling terbaik lah. Dan kalau kita ada pakaian yang begitu, boleh untuk kita doakan seperti mana yang Nabi SAW pernah doa. Doa kita kalau kita ada pakaian yang memenuhi tujuan ataupun ciri-ciri tersebut, sangat elok dibacakan doa yang Nabi ajarkan kepada kita ini. Dan seterusnya hadis yang ke-59. Hadis yang ke-59 berkenaan dengan kain hibarah. Kain hibarah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul hibarah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling gemar memakai kain al-hibarah, iaitu sejenis kain burdah dari Yaman. Pada hadis yang sebelum ni kita baca Nabi SAW suka memakai qamis, dan hadis ni dia cakap Nabi SAW suka memakai kain al-hibarah. Dia tak berlaku percanggahan, cumanya ini ada beberapa perbezaan lah. Yang qamis itu baju yang dipakai oleh Nabi SAW yang kita boleh gambarkan pada zaman sekarang ini sebagai jubah lah. Itu Nabi pakai baju, jubah. Tapi kain ini digunakan sebagai macam selendang ataupun selempang, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil al-rida. Rida tu lebih kurang kena letak dekat bahu lah, yang kita selalu tengok habib-habib ataupun ulama-ulama Yaman, mereka selalu pakai rida letak dekat bahu. Rida ni umpama sebeginilah. Rida dia kain, dia bukan baju, dia kain, tapi rida ni kita pakai letak dekat bahu macam ni, letak dekat bahu kanan ataupun bahu kiri ataupun dekat dua-dua belah bahu, dekat atas kita punya pundak ni dipakaikan rida. Jadinya kain yang hibarah ini menunjukkan kain rida. Kain hibarah ini ialah sejenis kain burdah dari Yaman yang disulam daripada benang, kapas ataupun katan. Katan ni ialah kain linen, kain linen yang dibuat daripada serat pokok flax. Boleh Google lah bagaimana bentuk kain katan ni. Kain burdah sejenis kain daripada Yaman yang disulam daripada benang kapas atau katan berwarna merah atau barangkali berwarna biru atau hijau. Dinamakan hibarah kerana bercorak atau berhias, di mana maksud hibarah adalah yang berhias, kain yang berhias. Menurut Ad-Dawudi, warnanya hijau yang dipakai oleh Nabi SAW ini warnanya hijau kerana ini adalah warna ahli syurga. Dan kemudiannya menurut Ibnu Battal,
Menurut Ibnu Battal, al-hibarah ialah sejenis kain jalur, yakni burdah dari Yaman yang diperbuat daripada kapas. Hibarah merupakan kain yang paling mulia bagi penduduk Yaman. Itu. Jadinya orang Yaman memang kain hibarah ni, kain burdah hibarah ini dia memang digunakanlah oleh penduduk Yaman. Sampai sekarang pun lah mungkin digunakan sampai sekarang lagi, sebab dia bagi penduduk Yaman, kain hibarah ini kain yang mulia lah bagi mereka. Dan para ulama menjelaskan tidak ada percanggahan antara hadis ini dengan hadis sebelum ini yang menyebutkan bahawa Rasulullah paling suka memakai komis, yakni baju, kerana hadis yang lalu merujuk kepada pakaian berjahit. Adapun hadis ini merujuk kepada pakaian tidak berjahit yang dipakai oleh Nabi sebagai selendang ataupun al-rida. Ar-rida. Jadi itulah macam hadis yang sebelum ni kita baca, Nabi SAW paling suka memakai komis ataupun jubah. Dan baju jubah yang dia hanya ada di baju tu panjang lah sampai ke pertengahan betis Nabi SAW. Itu jubah Nabi SAW. Itu baju yang Nabi pakai, baju berjahit. Tetapi kalau kain yang tidak berjahit, Nabi SAW sering memakai kain yang suka memakai kain al-hibarah. Dan kain al-hibarah ataupun kalau bahasa sekarang ini dipanggil rida lah. Kain rida, selempang, selendang, dipakai di bahu ataupun dililitkan seperti mana orang pergi menunaikan haji atau umrah lah, kain ihram macam dililitkan seperti itu. Dan macam saya tunjukkan tadi, rida ini memang digunakan untuk antara kelebihannya adalah, kalau kata guru kami lah, rida ini kalau dipakai sebelah kanan, sunnah dia adalah didahulukan sebelah kanan, sebab ikut sunnah lah Nabi SAW suka memakai mendahulukan sebelah kanan. Dan kemudiannya kalau dipakai sebelah kiri, rida ini dipakai di bahagian bahu kiri adalah untuk tutup hati ini daripada dimasuki dengan perkara-perkara sifat mazmumah. Kita nak halang hati ini daripada masuk sifat-sifat yang tidak baik, ataupun hati ini termasuk dalam perkara-perkara yang tidak baik lah, nak jaga hati. Sebab itu dipakai belah kiri. Ataupun cara yang lainnya adalah dipakaikan di kedua-dua belah bahu. Diletakkan di atas belakang ni dipanggil pundak. Diletakkan rida ini di kedua-dua belah bahu lah. So ada 3 cara pemakaian rida. Dan kebanyakannya orang Yaman lah sering pakai rida ini. Dan adalah ulama-ulama daripada negeri-negeri lain, negara-negara lain pun memakai rida. Supaya untuk apa? Untuk mengikut Nabi SAW. Ia adalah sunnah Nabi SAW lah. Jadinya pengajaran hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-59 ni, menurut Imam An-Nawawi, hadis ini merupakan dalil kepada galakkan memakai kain hibarah, iaitu kain burdah berhias, dan keharusan memakai kain yang berjalur. Dan hukum ini telah disepakati oleh ulama, harus untuk pakai kain yang bercorak ataupun yang berhias lah, yang berjalur dan sebagainya. Menurut ulama, Nabi SAW paling menggemari kain tersebut kerana lembut dan sesuai dengan badan Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada keharusan memakai pakaian yang lembut dan selesa, asalkan jangan berlebihan dan ada niat untuk membangga diri. Nabi SAW suka pakai kain al-hibarah ini kerana dia lembut dan sesuai dengan badan Nabi SAW. Jadinya menunjukkan keharusan lah untuk kita ini memakai pakaian-pakaian yang kita selesa. Jangan kita pakai pakaian-pakaian yang kita tidak selesa. Pakailah pakaian yang kita selesa dan pakaian tersebut lembut lah. Lembut. Asalkan jangan berlebihan dan juga kita ini ada niat untuk membangga diri. Itu kena jagalah niat itu dengan sebaik mungkin lah. Dan tidak kita ini pakai pakaian yang elok, yang cantik, yang baik, kita bangga diri, kita riak dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis berkenaan dengan pakaian Nabi SAW pada bab yang ke-8 ini. Yang hadis yang ke-58 ceritakan berkenaan dengan ketika mana Nabi dapat pakaian baru, Nabi akan membaca doa. Dan kemudiannya diceritakan juga berkenaan dengan kain hibarah yang Nabi SAW pakai.
Itulah perkongsian, dan moga-moga ada manfaatnya lah untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.